Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Siti Asmani binti Mustafa, Guru Pemulihan Khas SK Sungai Kem Batu 18 Bintulu. Pada hari ini akan memberikan taklimat ringkas berkenaan dengan kit pemunggaran literasi dan numerasi kepada ibu bapa dan juga pada para guru. Sedikit pengenalan mengenai program pemunggaran ini. Okey, pemunggaran literasi dan numerasi, itu literasi itu untuk bahasa Melayu ya, dan numerasi untuk matematik merupakan satu strategi untuk memperkukuh kemahiran asas literasi dan numerasi dalam kalangan murid tahap 1. Okey, yang belum menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi, dan program ini akan dijalankan oleh guru pemulihan di sekolah. Okey, melalui program ini antara objektifnya ialah supaya murid dapat menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi iaitu BM dan matematik, dapat mengikuti PDP ataupun PDPR yang sedang murid jalani sekarang di rumah yang bersesuaian dengan tahap keupayaan mereka dengan menggunakan buku yang telah diberikan, dan seterusnya dapat meneruskan pengukuhan literasi dan numerasi dalam pembelajaran yang seterusnya. Kumpulan sasaran bagi pelaksanaan program ini ialah murid tahap 1 ya, yang belum menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Okey, dalam program ini murid akan menerima buku modul ya, modul bahasa Melayu iaitu literasi, dan juga modul numerasi bahasa Melayu dan numerasi bahasa Inggeris. Bagi murid tahun 1 dan 2, okey, mereka akan menerima buku numerasi bahasa Inggeris, dan bagi murid pemulihan tahun 3 akan menerima buku numerasi bahasa Melayu. Okey, dan untuk SK Camp, saya telah agihkan buku-buku ini kepada ibu bapa, dan kami guru pemulihan telah diberi masa selama 3 hari. Okey, 3 hari untuk mengedarkan buku ini kepada ibu bapa, dan saya telah mengagihkan buku ini bermula pada hari Rabu minggu lepas. Okey, dan juga hari Rabu sehingga hari Jumaat. Okey, dan setakat ini separuh dari murid pemulihan kita, dari 40 orang murid pemulihan, okey, telah datanglah untuk mengambil buku tersebut. Okey, dari segi pelaksanaan kit pemunggaran ini, okey, dalam slide yang saya tunjukkan, saya nak highlightkan poin nombor 5.3, 5.5 dan juga 5.6. Okey, cuba tengok 5.3. Pihak sekolah menetapkan KPI program pemunggaran literasi dan numerasi ini. Okey, maknanya saya selaku guru pemulihan perlu menetapkan apakah sasaran daripada hasil program pemunggaran yang akan kita jalankan nanti. Okey, dan tengok poin 5.5. Okey, guru merancang PDP ataupun PDPR dengan merujuk panduan umum pelaksanaan pemunggaran literasi dan numerasi inilah. Okey, dan sebenarnya di akhir pelaksanaan program ini nanti pada bulan Februari, kita akan jalankan ujian pelepasan. Okey, ujian pelepasan kepada murid. Dalam pelaksanaan kit ini, guru bekerjasama dengan ibu bapa ataupun penjaga dalam pembelajaran murid. Okey, maknanya akan adalah kerjasama antara guru pemulihan dengan ibu bapa. Dan guru pemulihan sentiasa perlulah melaksanakan pentaksiran, maknanya penilaian dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid. Okey, jadi saya nak dapatkan maklumat ini, jadi saya perlukanlah kerjasama daripada ibu bapa. Okey, dan peranan ibu bapa sepanjang PDPR sangat membantulah untuk saya menilai murid. Dan seterusnya, okey, guru menggalakkan murid membaca bahan bacaan tambahan. Maknanya bukan bergantung kepada kit ataupun modul yang dibekalkan ini sahaja. Jika ada bahan bacaan lain, boleh juga murid guna dan baca ataupun guna untuk pembelajaran. Okey, guru, okey, saya nak highlightkan poin 5.11. Okey, berkenaan dengan ujian pelepasan. Okay, pada akhir pelaksanaan kit ini, kita akan adakan ujian pelepasan pada bulan Februari lah.
Okey, itu saya akan terangkan nanti selepas ini. Dan seterusnya juga ialah saya juga selaku guru pemulihan akan menyediakan pelaporan pencapaian individu murid. Okey, jadi di akhir murid nanti, hasil murid menggunakan buku ini, apa yang akan kita capai nanti. Okey, berkenaan dengan ujian pelepasan, okey, boleh tengok carta alih, okey, pelaksanaan macam mana. Boleh tengok dalam video yang akan saya beri nanti ya. Okey. Berkenaan dengan ujian pelepasan, tujuan dia adalah untuk menentukan tahap penguasaan literasi dan numerasi murid. Okey, maknanya jika melepasi, murid akan terus di kelas perdana. Okey, akan lepas pemulihan dan pergi kelas perdana. Tapi jika belum melepasi, terpaksa masih di pemulihan lah. Okey, suka saya ingatkan ujian pelepasan nanti kita akan jalankan pada bulan Februari lah. Jadi saya minta semua ibu bapa menyediakan anak-anak masing-masing untuk ujian ini nanti. Okey, seterusnya kita akan cerita mengenai dengan isi kandungan modul murid, modul yang telah dibekalkan seperti yang saya cakap tadi. Okey, murid menerima modul asas literasi bahasa Melayu dan numerasi, versi bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Okey, modul murid ini digunakan mengikut kesediaan dan perkembangan pembelajaran murid. Seseorang murid boleh menyelesaikan aktiviti pembelajaran bergantung kepada prestasi dan kemajuan mereka. Macam kelas pemulihan saya, okey, murid membuat latihan berdasarkan arahan yang saya berikan. Okey, dalam buku tersebut ada panduan ataupun nota kepada ibu bapa untuk membimbing anak membuat tugasan. Maknanya akan jadi senanglah kerja ibu bapa. Okey, dan ada kod QR. Ibu bapa boleh scan kod tersebut dan akan keluar video, nota-nota yang akan membantu ibu bapa mengajar anak-anak. Okey, boleh tengok contoh dia. Ini modul buku dia macam mana. Okey, buku. Okey, cuba kita tengok kandungan dalam buku literasi. Okey, literasi bahasa Melayu, literasi. Okey. Tengok kandungan dia, dia ada 8 tajuk. Okey, 8 tajuk. Okey, ada setiap unit dan ada 5 unit bagi setiap tajuk. Okey, ini nanti ibu bapa boleh tengoklah dalam buku yang telah saya berikan. Okey, dan tajuk ini merangkumi kemahiran asas literasi. Okey, dalam kemahiran pemulihan bahasa Melayu. Okey, pemulihan bahasa Melayu kita ada 32 kemahiran. Jadi, 5 unit ini telah merangkumi semua kemahiran tersebut. Okey, dan ada bahagian ulang kaji lagi. Okey, dalam buku tersebut kita boleh tengok. Okey, dalam setiap latihan kan, dalam setiap latihan akan diberikan QR code. Okey, macam saya cerita tadi, QR code ini ibu bapa boleh scan dan akan keluarlah video-video, nota-nota pembelajaran. Maknanya senanglah ibu bapa nak ajar anak di rumah nanti. Okey, tapi perlu menggunakan internet yang kuatlah. Okey, macam saya cerita pergi ke App Store dan cari QR code dan install. Okey, jadi bila kita install itu, kita boleh scan. Okey, boleh scan. Kod yang diberikan adalah setiap latihan murid nanti, latihan anak-anak nanti. Okey, tengok macam mana. Okey, seterusnya adalah matematik. Ini buku numerasi. Numerasi bahasa Melayu dan numerasi bahasa Inggeris. Okey, antara objektifnya, okey, murid dapat melakukan operasi asas matematik serta memahami idea matematik yang mudah. Okey, ini boleh bacalah dalam buku tersebut. Dan dalam matematik juga sama macam BM tadi, merangkumi kemahiran asas pemulihan. Okey, kemahiran matematik pemulihan. Okey, jadi ibu bapa tak perlu risaulah. Okey, boleh tengok buku-buku apa isi kandungan yang terdapat dalam buku tersebut. Okey. Ingat ya, kalau bahasa Inggeris untuk tahun 1 dan 2 lah sebab DLP. Dan kalau numerasi bahasa Melayu untuk tahun 3. Okey. Kita tengok apa dia. Ini macam saya cakap tadilah kandungan dia. Ada berapa ni? Ada unit, ada 14 unit. Okey, 14 unit ya. Merangkumi tajuk-tajuk. Okey, dan sama juga macam BM tadi, ada bahagian ulang kaji juga. Okey, suka saya nak sentuh berkenaan dengan peranan ibu bapa atau penjaga.
Okey, maknanya peranan ibu bapa atau penjaga ialah bekerjasama dengan pihak sekolah dan guru bagi membantu pembelajaran anak dalam PDPR ini. Okey, PDP ataupun PDPR inilah, dan menyokong pembelajaran anak semasa PDPR seperti mengambil tahu tentang tugasan, bahan pembelajaran, jadual waktu, bahan bantu belajar dan sebagainya. Seterusnya, mengadakan interaksi dua hala dengan sekolah dan guru tentang perkembangan pembelajaran anak mereka dari semasa ke semasa. Maknanya sentiasa hubungi guru untuk bertanya tentang perkembangan pembelajaran anak. Seterusnya ialah memerhati dan memberi maklumat tentang perkembangan anak kepada guru. Okey, ni boleh baca lah ya peranan macam mana. Okey. Okey, ibu bapa juga perlu memberi bimbingan berterusan kepada anak. Okey, supaya anak ini semangat nak belajar, sentiasa semangat nak belajar. Okey, dan seterusnya ibu bapa juga boleh membaca bahan bacaan bersama-sama anak seperti buku cerita, komik dan majalah untuk mengukuhkan pembelajaran di samping memupuk minat membaca mereka. Okey, boleh. Okey, sudah. Okey, seterusnya kita tengok gambar pengagihan kit pemunggaran ini kepada murid-murid lah pada minggu lepas. Itu bermula daripada 4 hingga 6 Oktober. Okey, semasa menerima borang ini, ibu bapa ataupun penjaga yang ambil borang tersebut perlu mengisi borang akuan penerimaan lah. Okey, maknanya yang dah ambil hari tu bagus, alhamdulillah. Semua sudah isi borang. Okey, untuk yang belum ambil buku ni nanti mungkin kita akan agihkan secara bersemuka. Okey. Modul yang diterima ataupun yang diberi kepada murid ini adalah mengikut data profil murid pemulihan. Okey, yang telah saya hantar kepada PPD lah. Maknanya jumlah yang kita terima ini, buku ini adalah bergantung kepada jumlah murid kita. Okey. Dan di akhir taklimat saya pada hari ini, saya berharap agar pemunggaran literasi dan numerasi yang kita jalankan ini dapat mengurangkan bilangan murid tahap 1 yang belum menguasai asas literasi dan numerasi. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ibu bapa dan penjaga yang sentiasa memberikan komitmen dan kerjasama kepada saya dan pihak sekolah untuk sama-sama membantu anak-anak kita bagi menguasai kemahiran asas bahasa Melayu dan kemahiran asas matematik. Okey, anda semua terbaik sentiasa memberikan sokongan terhadap apa yang saya jalankan sepanjang PDPR ini. Okey, saya berharap agar buku yang dibekalkan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Okey, seperti yang saya cakap semasa taklimat pada minggu lepas dalam WhatsApp group. Okey, sila balut ya buku-buku yang diberikan. Okey, dan jaga buku ini dengan sebaik-baiknya. Okey, itu sahaja dari saya. Okey, terima kasih atas komitmen semua. Okey, sekian sahaja dari saya.